Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Ibu muslimah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas nikmat masa, nikmat umur, nikmat kesihatan, pelbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sungguh, sehingga kan kalau memang benarlah apa yang Allah SWT sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalaulah kamu hitung nikmat Allah ni, memang kamu takkan mampu nak hitung ni. Kan? Antaranya ialah nikmat ketenangan, bila Allah Ta'ala tenangkan kita, walaupun sebenarnya masalah banyak hidup ni kan, tak habis-habis pasal tu, tapi tenang ni dia kan. Nak masak apa tengah hari ni pun bertenang. Apa lauk pun tak tahu lagi tu, rahsia. Dekat nak masak kan tahulah, jadilah tu kan. Apa masalah banyak tu, tapi itulah nikmat ketenangan Allah bagi tu. Tu dia. Baik, jadi insya-Allah hari ni kita akan sambung kitab tafsir kita Amrul Athir, iaitu insya-Allah hari ni kita akan mula ayat yang ke-65 surah Al-Baqarah. Yang ada kitab tu muka surat 104. 104. Saya bacakan ayat dulu ya, ayat 65 dan 66 saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Demi telah kami ketahui orang-orang yang melanggar peraturan di antara kamu pada hari Sabtu, iaitu hari kelepasan orang-orang Yahudi. Maka kami bertitah kepada mereka, jadikanlah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu satu iktibar, yang teladan kepada umat sezamannya dan umat yang datang kemudiannya, dan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi inilah dia ayat 66, 65 dan 66. Ibu-ibu muslimah yang dikasihi sekalian, yang pertama kita tengok dalam ayat ini, Allah SWT ceritakan balik apa yang berlaku di kalangan Bani Israel, iaitu anak cucu Nabi Allah Yaqub AS, supaya kita boleh jadikan dia iktibar. Kita ni pun kalau dari susur galur keturunan, mungkin juga kita daripada keturunan itu, wallahu alam kan. Sebab selepas daripada Nabi Allah Nuh AS, umatnya ditenggelam oleh banjir kan. Jadi manusia pada ketika itu dah bilangannya sedikit. Maka daripada situlah akhirnya kita ketahui ada dua keturunan yang besar daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Satu daripada sebelah Nabi Ismail, lahirlah golongan Arab, dan satu lagi ialah daripada Nabi Allah Ishaq AS, lahirlah Bani Israel. Jadi kita ni tak tahu dari belah mana kan. Tak tahu dari belah mana. Mungkin juga kita daripada keturunan itu, wallahu a'lam. Tapi sebenarnya dalam hal keturunan ni kita tak perlu nak berbangga lah. Tak perlu nak berbangga. Hatta kalau mungkin mak dan ayah kita atau tok kita ke siapa keturunan kita orang yang hebat-hebat pun tak payah bangga kan. Yang penting kamu tu. Baru kita tengok ada orang yang datang kemudian mungkin
Kita tak tahu betul atau tidak dia mendakwa dia adalah keturunan Nabi SAW. Kalau betul, alhamdulillah, baguslah kamu. Lebih adalah kita kata keturunan, darah keturunan tu mengalir. Tetapi Allah SWT tak tengok benda tu. Ya Allah tengok ialah amalan kamu. Walaupun kamu seorang Melayu, kan, keturunan Jawa, kan, muka macam ini, rupa macam ini, tapi Allah tengok ialah hati kamu dan amalan kamu. Itu Allah tengok. Allah tak kira keturunan siapa. Kamu keturunan siapa? Dah. Kan? Yang bangga dengan keturunan ni siapa dia? Orang Yahudi sebenarnya. Orang Yahudi. Sebab itu agama Yahudi ni agama yang tak berkembang. Sebab dia berdasarkan keturunan. Siapa yang tidak darah ke Yahudi, dia tak boleh masuk agama Yahudi. Bukan kita nak masuk, nak cerita dia. Dia berteraskan kepada bangsa Yahudi. Itu dia. Jadi tak ada apa yang nak dibanggakan melainkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ayat ini Allah ceritakan tentang satu peristiwa yang dahsyat yang boleh dijadikan iktibar. Kata Allah Taala, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt." Iaitu Allah SWT cerita tentang Bani Israel di zaman Nabi Allah Daud AS. Di sini ceritanya tentang Nabi Allah Daud. Dan itu juga kita tengok dalam tafsir menyebut tentang peristiwa ini berlaku di zaman Nabi Allah Daud AS. Iaitu mereka ni, hari besar mereka ialah pada hari Sabtu. Hari Sabtu. Perkataan As-Sabt ini bukan perkataan Melayu. Dah ambil daripada Arab lagi dah. Zaman ini lagi dah. Dari terbitnya Sabt. Sebab itu kalau kita tengok yang hari-hari ni dia mengikut angka tu ya. Bilangan Ahad 1, Isnin 2, Salasa 3, Arba 4, Khamsa, Jumaat Jumaat dak lah. Jumaat dengan Sabtu dak. Dia bukan angka lagi. Dia memang nama khas yang Allah Ta'ala beri dalam Quran. Jumu'ah sebutannya, bukan Jumaat. Orang Melayu sebut hari apa ni esok? Hari Jumaat kata-kata. Bukan, dia Jumu'ah atau Jumaat sebutannya. Tak apalah sebut Melayu tak apa, tapi bila baca Al-Quran tu yang salah baca tu. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Salah. Jumu'ati. Tu jumu. Okey, Sabt ni dia. Okey, adapun orang Yahudi hari besar mereka ialah pada hari Sabtu. Kita orang Islam hari besar kita pada hari Jumaat. Orang Nasrani hari besarnya pada hari Ahad. 3 hari ni kan. Jadi patutnya kita ni cuti hari Jumaat patutnya. Patutnya lah kan. Dulu Perak cuti Jumaat kan? Dulu? Maknanya kakak kita sempat. Saya tak sempat dah. Saya dah masuk zaman tukar dah. Hari cuti hari Ahad. Dulu cuti hari Jumaat. Dan sekarang ni ada beberapa negeri masih mempertahankannya. Kelantan lah. Puasa? Bulan-bulan puasa cuti sekolah. Maknanya sebulan tu lah. Alhamdulillah. Seronoknya lah sekolah zaman itu kan. Iyalah, mungkin sesuai dengan zaman tu. Hari ni budak ni dia cuti ke tak cuti, dia pening kepala mak ayah. Pergi sekolah pun pening, cuti pun pening. Itu yang berlaku hari ni. Duduk rumah pun pening juga. Semua pening. Okey. Adapun orang Nasrani hari besarnya hari Ahad. Ahad kan. Jadi hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad. Itu dia. Jadi kita, sebab itu sampai hari ni orang Yahudi dia ada satu perayaan yang namanya Sabat Day. Sebutannya Sabat, Sabtu tu, Sabat Day. Salah satu perayaan orang Yahudi, Allah, dia raya apa tak tahulah. Sebab demo ni bersama naik macam ni jugalah kan. Dia raya sepanjang masa raya je, kita pun tak tahu raya apa. Jadi adapun kita orang Islam ialah pada hari Jumaat, hari besar. Okey, apa peristiwa dia? Lalu Allah Ta'ala cerita yang mereka ini dia melanggar peraturan. Iaitu Allah SWT telah tetapkan kepada mereka yang disebut mereka ini tinggal di satu kawasan di pinggir laut. Baca dalam tafsir nama tempat itu ialah Aliyah. Saya pun tak tahu di mana nama tempat Aliyah ini. Allahu a'lam, tak tahu di mana. Dan antara
peraturan ditetapkan kepada mereka ialah hari itulah hari beribadah, dan hari itu mereka dilarang untuk menangkap ikan. Sebab mereka ni nelayan. Jadi hari itu hari tak boleh tangkap ikan. Itulah ujian Allah Ta'ala tetapkan, kan? Jadi apa yang berlaku ialah mereka melanggar perjanjian itu, melanggar peraturan. Peraturannya tak boleh tangkap ikan hari Sabtu, dia tangkap juga. Jadi kalau kita tengok, dia ada 3 kategori. Nanti saya tak pasti ada tidak dalam ni. Ada. Nanti kita akan cerita tu, kita akan baca nanti. Jadi bila tangkap itulah maknanya dia langgar perintah Allah, maka Allah SWT melaknat mereka. Dan Allah kata dalam ayat itu, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, dan maka kami telah bertitah kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi Allah Ta'ala laknat mereka, dan mereka itu dilaknat sehingga menjadi kera. Jadi adakah dia menjadi kera yang sebenar ataupun tidak? Dia ada beberapa pandangan ulama. Ada yang cerita berperingkat-peringkat, kan? Itu nanti kita akan tengok kemudian lah. Itu dia. Jadi kita baca dulu umum ayatnya. Okey, ayat seterusnya. Lalu Allah kata, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Semua benda yang berlaku ni Allah Ta'ala jadikan sebagai iktibar, pengajaran kepada umat pada zaman dahulu. Kadang-kadang kita pun bila berlaku satu musibah, besar kan. Orang yang bawa kereta laju kan, bila ada kemalangan, baru diinsaf sekejap. Lepas tu dah kan. Jadi macam itulah, bila ada satu peristiwa, pengajaran untuk orang yang ada pada ketika itu, umat yang ada pada ketika itu. Dan Allah kata juga umat yang kemudian, kita lah. Peristiwa ini walaupun cerita tentang Ahlas Sabtu maknanya golongan hari Sabtu, tapi dia menjadi iktibar kepada kita juga. Walaupun kita tidak merayakan hari Sabtu sebagai hari besar, tetapi kita juga ada pantang larang, iaitu pada hari Jumaat ada benda yang kita tak boleh buat. Iaitu apa dia? Apa yang tak boleh buat hari Jumaat? Apa benda tak boleh buat kan? Ada? Tak ada. Iaitu tidak boleh berniaga ketika azan Jumaat telah dikumandangkan. Sehingga bila? Sehingga habis sembahyang Jumaat. Berapa minit? Alah, tak sampai sejam pun. 2 jam. Hiduplah sampai 2 jam. Alah, sejam lah kita kata. Sejam lah, senang. Sejam aja Allah tak bagi kan. Sebab itu dalam Al-Quran, kalau kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, Allah SWT sebut, dia kata, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Bila diserukan azan untuk sembahyang Jumaat, segeralah kamu menyahut panggilan Allah Taala, tinggalkan jual beli. Baik, larangan ini ialah larangan bagi orang lelaki untuk berjual dan membeli. Tapi kalau orang perempuan yang jual, ada tak kemungkinan orang lelaki datang beli? Ada tak? Kalau ada tak boleh. Kalau yang perempuan tu dia jual untuk perempuan sahaja, maknanya benda-benda tu orang lelaki takkan datang beli. Maka yang tu boleh. Serupa je lah. Yang bukan Islam. Janji lelaki. Maka kita nak elakkan daripada syubhat, tutuplah kedai. Pening kepala. Kan? Tiba-tiba kita berniaga kan, lelaki Korea datang beli kat kita kan. Perempuan ada lelaki Korea lah, tak ada lelaki lain datang beli kedai dia. Beli cucu udang kan. Jadi maknanya tutuplah kedai pada ketika itu. Nak elak fitnah. Online ke tak online ke, tutup. Kan? Kadang-kadang kita malu pada sahabat-sahabat kita yang berniaga kedai mamak ni kadang-kadang. Dia orang lagi prihatin tu. Hari Jumaat tak berniaga. Dia. Tengok. Masa time tutup kan? Dia tutup. Maknanya dia faham tu. Dia faham. Dia nak elak fitnah semua, tutuplah kedai Jumaat. Hari lain buka. Kan? Bahkan sistem perbankan Islam termasuk tabung haji dia waktu tu tutup. Bank lain tak tutup.
Bank lain tak tutup. Bank-bank yang teraskan Islam, termasuklah tabung haji, tutup. Kenapa? Sebab nak elakkan yang ini ni. Tu je. Bila Allah Ta'ala larang, baik tu Allah kata, yang berlaku ni di kalangan Bani Israel ialah untuk iktibar umat zaman itu dan juga umat yang kemudian, yang datang kemudian. Jadi kita ambil iktibar. Walaupun mungkin kalau hari itu kita berniaga, tak adalah kena laknat sampai jadi kera, tak ada. Tetapi bila Allah Ta'ala murka tu, Allah Ta'ala murka, maka akan adalah, kita kata, hilang rahmat Allah pada kita. Mungkin kaya, mungkin kaya. Kan ada orang dekat masjid, dia berniaga, dulu di Ipoh lah. Orang semai Jumaat, dia berniaga air cendol. Memang sedap betul lah. Dengar khutbah sambil makan cendol, memang sedap. Duduk kat gerai dia kan, dia ada bangku kayu duduk situ. Sambil dengar khutbah sambil makan cendol. Allah nikmatnya. Kan, tu dia. Ada yang jual lauk lagi. Lah, tadi dah sebut tadi dah. Dah sebut tadi tak boleh. Ni contoh yang tak betul. Jadi tak boleh waktu tu. Kan, nak buka gerai sekarang lepas habis sembahyang Jumaat ataupun datang awal, okey, bermula pukul 12.30 tutup. Tutup dah. Nak elak fitnah, tutup. Nak beli sekarang saya tutup. Nak buka balik lepas sembahyang Jumaat sekarang. Baru boleh. Macam itulah. Tapi ialah manusia ni dia tamak tau. Tamak. Dia mesti dia nak lebih, dia nak pandai, dia nak menipu. Macam Ahlas Sabtu. Nanti kita tengok macam mana cara dia menipu tangkap ikan. Kan? Cerdik dia ni. Cerdik. Tu dia. Baik. Jadi Allah kata semua benda yang berlaku ini ialah iktibar, pengajaran, teladan kepada umat pada ketika itu dan kepada kita umat yang datang kemudian. Baik, kita baca keterangan situ. Ayat 65 dan 66 ini menceritakan iaitu pada zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud ialah anak kepada Nabi Allah, anak ke bapa Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman bin Daud bin Sulaiman ke Sulaiman bin Ya ke Daud bin Sulaiman? Saya pun tak pasti. Rasanya dia adalah Daud bin Sulaiman. Itu saya pegang dulu tu. Tawakuf, takut tersilap. Jadi Nabi Allah Daud alaihissalam ini ialah dia dengan kelebihannya, kita skip, kita tak cerita tu, kita nak cerita ayat ini. Iaitu dia kata orang-orang Bani Israel telah ditegah oleh Allah jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Okay. Larangan Allah Ta'ala ni sebenarnya macam kita hidup ni lah. Ada benda yang Allah Ta'ala benarkan kita buat, ada benda yang Allah Ta'ala larang kita buat. Dan boleh dan tidak boleh ini sebenarnya Allah jadikan ujian sebenarnya bagi kita. Allah sebut dalam Quran, kita berbaca dalam surah Al-Mulk, kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT yang menciptakan kematian. Allah cipta mati dulu masa tak ada tu matilah. Kemudian kehidupan untuk menguji siapa yang baik amalan di kalangan kamu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala tak bagi makan benda ni. Haram makan benda ni kan. Dan benda ni Allah kata boleh makan. Ini boleh buat, tak boleh buat. Ini ujian. Kalau misalnya di dunia Allah Ta'ala haramkan arak bagi orang Islam, tak boleh minum arak. Setiap benda yang memabukkan arak tu dan sekutu dia semuanya adalah haram. Di akhirat besok tidak haram lagi. Minumlah arak kan. Itu dia. Bahkan araknya tidak memabukkan. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Maknanya bila kamu minum arak tu dia tidak akan memeningkan kepala kamu dan tidak akan memabukkan kamu. Arak di dunia ni wallahu alam minum mabuk kot kan. Mabuk, pening kepala. Jadi yang di akhirat besok boleh minum tapi araknya tidak memabukkan. Jadi kenapa pula di dunia Allah tak bagi, di akhirat bagi? Ujian. Itu Allah uji. Jadi begitulah Ahlas Sabt kan, kalau kita gunakan akal, Allah tangkap ikan pun tak bagi. Jangan kira macam itu. Sebab itulah peraturan yang Allah tetapkan pada ketika itu. Allah tetapkan kamu boleh tangkap ikan kecuali pada hari Sabtu. Macam tadi berniaga tadi. Allah takkanlah berniaga lauk pauk pun tak boleh.
Bukan tak bagi berniaga, sekejap sahaja, 1 jam itu yang kamu tak boleh berniaga. Lepas tu kau buka lah kedai besar-besar, pasanglah kemah macam kenduri kahwin, buatlah suka hati kau. Waktu sejam itu yang tak boleh berniaga. Jadi isunya ialah ujian. Allah uji. Macam kita semayang. Alah semayang 4 minit, 5 minit pun besok main bola, pergi berjoging, kayu basikal semua boleh. Berjam-jam. Semayang 4 minit pun tak boleh. Itu ujian. Dan kita tengok memang sungguh rupanya. Susah semayang ni kan. Susah semayang walaupun dia tak penat sangat. Pekan sehari boleh. Kuat lagi lutut ni. Jalan. Semayang lutut tak apa sihat kata gitu. Kan. Ujian sebenarnya kan. Tu dia pelik sungguh kita kan. Ya Allah ya Rabbi, hal dunia, hal lara sihat je kan. Sebenarnya tu ujian lah tu, Allah uji kan. Tu dia. Baik. Jadi dia kata iaitu mereka ditegah menangkap ikan pada hari Sabtu kerana hari itu hari kelepasan, hari tiada bekerja, hari beramal ibadah, memuliakan Allah. Jadi itulah dia ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga ikan-ikan di laut pun pada hari itu semuanya berkumpul, tetapi dasarnya mereka mempunyai perangai yang buruk. Banyak di antara mereka yang melanggar larangan Allah. Jadi Bani Israel pada ketika itu dia konon-konon nak tunjuk dia cerdik kan. Tunjuk dia cerdik, dia nak melanggar perintah Allah. Dia buat, dia kata mereka berpecah 3. Yang pertama, puak pertama tidak menangkap ikan dan melarang kawannya yang menangkap ikan. Jadi maknanya ini orang yang kuat pegang dengan syariat pada ketika itu. Dia tak tangkap dan dia tegah orang daripada tangkap. Jangan tangkap. Yang kedua dia kata, begitu juga tidak menangkap ikan tetapi tidak melarang kawannya yang lain. Ni perangai yang kedua ni. Elok tak perangai yang kedua ni? Dia baik tapi dia biar orang buat jahat. Tak baik sebenarnya. Tak elok pun. Kita ni kena buang. Ini mungkin ada sebahagian pada kita macam ni. Kita baik tapi orang buat jahat kita diam je. Kita pejam sebelah mata. Ni tak boleh. Orang Islam tak boleh. Allah sebut dalam Quran orang mukmin ni kata ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin dia ada sifat 2 ni. Kan? Antara dia dengan dia, mereka itu menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu tanda keimanan kita. Walaupun orang yang kita tegur tu dia akan menyampuh kita, aku ni getik benar tengok muka kamu. Pasal apa? Kamu ni asyik tegur aku je. Itulah tanda keimanan aku kepada Allah. Semangat sungguh jawab jangan. Tu dia. Tanda keimanan. Kena buat macam itu. Kalau sampai dia tak suka, nak macam mana aku minta maaf lah, kamu dah tak suka aku cuma bagi tahu saja. Aku bukan paksa kamu, aku bagi tahu sebab inilah dia iman. Dia suruh kita cegah kemungkaran. Bukan ajak buat baik je, kena cegah kemungkaran. Tu jangan. Kawan kita baru nak buka gosip kan, mengumpat. Jangan cerita mengumpat. Kamu ni, aku baru nak buka story, tak boleh dah gitu kan. Tak boleh. Benda yang haram kita cegah awal-awal. Kan? Tu dia. Baik. Itu puak yang kedua. Sedang puak ketiga inilah yang melanggar perintah Allah, terutamanya pada hari Sabtu itu mudah benda menangkap ikan, banyak hasil ikan yang diperolehinya dan banyak wang yang didapati dari hasil penjualan ikan tersebut. Kerana hari itu semua ikan sedang berkumpul, dengan itu pula semakin mereka melanggar larangan Allah. Akhirnya Allah laknat mereka dengan titahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Tu dia. Jadi ada tafsir menyebut macam mana dia tangkap ikan tu. Kan? Jadi dia ada di sebahagian daripada mereka ini menggunakan tipu helah. Allah larang tangkap ikan hari Sabtu. Okey, tak apa, kita jangan tangkap ikan hari Sabtu. Tapi kita empang air. Maknanya daripada air laut tu dia buat satu macam parit, tuju ke satu kawasan yang macam takungan air. Hari Sabtu ikan banyak keluar dan ikan tu pun masuk dalam tu. Ikut kan, ikut laluan yang disediakan sehingga ikan tu masuk dalam kawasan takungan yang mereka sediakan. Jadi mereka tutup laluan keluar. Dia tak tangkap. Nampak tu? Tak tangkap hari Sabtu. Dia cuma kepung je. Nampak cerdik tak? Cerdik. Orang nak buat jahat ni memang cerdik. Pandai dia kan.
letak tabung depan CCTV, dia tutup muka. Kan? Pakai telekung. Sudah habis ceritalah. Pakai telekung. Dia masalahnya memang pencuri itu lelaki kan. Dia tak boleh pencuri perempuan, sebab kalau pencuri perempuan dia tak boleh pakai songkok. Kalau pakai songkok tahu juga dia perempuan. Tapi kalau pencuri lelaki dia pakai telekung, orang puas, ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan kan. Sebab itu tengok ayat Quran, Allah sebutkan memang tepat tau. Saya nak ambil contoh bab dosa. Kalimah yang Allah gunakan, Allah kata was-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki nombor satu dan pencuri perempuan. Mak lelaki nombor satu, kan? Tiba bab zina, minta maaf, Allah sebut az-zaniyatu waz-zani. Pezina perempuan dan pezina lelaki. Memanglah boleh berzina mesti ada sepasangan, tapi Allah dahulukan perempuan, kemudian baru lelaki. Tiba bab mencuri, Allah tak dahulukan pencuri perempuan. Allah kata pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kalimah yang Allah letakkan ni bukan kebetulan dan bukan satu kesilapan. Memang itulah rutinya. Kalau mencuri ni lelaki letak TV depan TV, dia tutup muka dia. Tak kenal juga. Tak kenal kan? Jadi begitulah kita tengok di sini dalam ayat ini, akal manusia bila nak langgar perintah Allah, Allah tak boleh tangkap. Kami tak tangkap pun, kami kepungnya. Besok kami tangkaplah. Nampak cerdik tak? Cerdik. Kan, cerdik. Nak buat jahat memang manusia ni cerdik. Tu dia. Tapi perbuatan mereka dikira sebagai mereka melanggar perintah Allah SWT. Lalu Allah laknat mereka, kunu kiradatan khasiin, jadilah mereka itu kera yang hina. Baik, sini dia kata menjelmalah mereka menjadi kera yang hina, sama ada betul-betul mereka menjadi kera yang sebenar, berbulu dan berekor, maupun rupanya sahaja manusia sedang kelakuannya bersifat kera. Jadi dalam ayat ini ahli tafsir ada ahli tafsir yang menyebut dua keadaan. Satu memang betul jadi kera. Satu lagi dia kera ini ialah perangainya sahaja. Kan? Dan ada ahli tafsir menceritakan bagaimana Nabi Allah Daud AS asingkan mereka. Yang ingkar dia asing. Dia macam kita kata satu kampung macam ini. Akhirnya mereka ni dia buat dua pintu. Yang mana yang degil tu dia keluar ke sana. Dia tak boleh masuk sini. Dia nak urusan dia ikut pintu-pintu lain. Adapun yang beriman, dia pintu lain. Kan? Jadi mereka keluar dengan urusan masing-masing lah. Nabi Allah Daud buat begitu, wallahualam mungkin takut laknat Allah kena pada mereka. Masa tu mungkin belum dihukum lagi. Jadi siap-siap diasingkan. Sampai satu waktu, dia memang rutin dia waktu pagi mereka akan keluar pergi ke laut tangkap ikan. Sampai satu waktu kumpulan yang melanggar perintah Allah ni tak keluar dari rumah. Duduk dalam rumah. Dia kunci pintu, tak mau keluar. Kan? Sehingga orang yang taat ini heran, mana pergi tak keluar ni? Tutup je pintu ni. Akhirnya bila disiasat, rupanya mereka mengurung diri mereka kerana rupa mereka telah diubah oleh Allah Ta'ala menjadi kera. Wallahu alam, itu pandangan ahli tafsir. Macam mana proses dia menjadi kera itu kita tak perlu nak detail, sebab kita kata itu kerja Allah, tidak mustahil. Tidak mustahil. Bagaimana Allah nak menjadikan, nak mengubah manusia menjadi begitu dan begini, tidak mustahil kan? Itu dia. Baik, itu dalam dunia ni ibu sekalian, kita macam tempat kita di Asia, Malaysia dan Indonesia, dia ada cerita-cerita yang macam cerita batu belah, batu bertangkuk, apa lagi si tanggang, apa lagi yang kalau Indonesia tu nama? Apa nama Indonesia tu? Tangkuban perahu kan? Jenis-jenis macam itulah yang ada kaitan dengan penderhakaan kepada ibu kan. Jadi saya nak nasihatkan ibu-ibu sekalian lah, dan diri saya sendiri, bapa kan. Maknanya kita kadang-kadang anak-anak ni memanglah dia melukakan hati kita kan, macam-macam. Terus cerita lebak luka, semua orang luka belaka kan. Luka macam-macam dia buat, dia cakap. Dia tak cakap pun kita luka, dia cakap pun kita luka. Dia balik pun kita luka juga. Dia tak balik pun kita luka. Semua luka manjang kan. Semua kena belaka. Maka ingat, jangan sekali-kali kita menyebut doakan yang tak baik. Walaupun anak kita tu jahat, tak kata. Jahat bukan main, jangan doakan yang tak baik. Walaupun di saat kita kemuncak kita kemarahan pun, jangan sebut. Jangan sebut. Doakan yang baik. Iyalah, dan macam mana dah mungkin
macam-macam kesilapan, macam-macam keadaan yang menjadikan dia begitu kan. Sama ada mungkin kesilapan tu daripada kita, mungkin juga masyarakat, mungkin juga sistem. Jadi kita yang penting kuat, sabar. Jangan sampai kita laknat anak kita. Oh ni begini kita sebut, ya Allah, jaga lidah tu. Jangan sekali dia sebut, tahanlah. Kan? Tahan. Tu dia. Kita mohon keampunan daripada Allah, banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah Taala, doakan yang baik. Kan? Tu dia. Yalah mungkin kita pun tak tahu nak cakap lah. Kita tak boleh nakkan kesempurnaan sepenuhnya. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, anak dia sendiri tak mau ikut dia. Sehingga Allah Ta'ala rakamkan dialog di saat-saat mereka nak mati itu. Anak dia nak tenggelam tu Allah rakam dalam Quran. Bayangkan kata-kata tu Allah rakam. Nabi Nuh panggil, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, marilah kamu naik kapal bersama kami. Anak dia tak nak. Dia boleh, Allah rakamkan perkataan itu. Bayangkan, ini bukan novel, Al-Quran. Al-Quran. Kan? Tapi akhirnya anak dia jawab, dia kata, tak apa bapa. Dia kata, nanti kalau air naik, aku kena naikkan tempat tinggi. Tengah duduk berlaung-laung, habis tenggelam. Tu dia. Dan Nabi Nuh tetap tidak doakan yang buruk. Saat-saat macam itu, dia panggil lagi, seru lagi anak dia. Tak putus asa. Kenapa pula kita, anak kita lah, kita salah sikit, jahat sikit kan. Jahat sikit, kerja banyak. Kita tetap doa, tetap letakkan harapan yang baik. Ya Allah, kau pulihkanlah anak aku ni. Jadikanlah dia baik. Jangan sebut benda-benda tak elok. Jangan sesekali sebut. Tu dia. Simpan dalam hati. Ayat dalam tu simpan dalam hati. Tu keluar. Simpan. Telan sendiri. Jangan cerita kat ustaz pula dia beban kat sini. Simpan sendiri, telan sendiri. Kita masing-masing ada masalah semua kan. Kita rasa sendiri. Itu bahagian kita. Kan? Mungkin juga kita pada silap-silap dulu. Tu dia. Baik. Balik di sini. Jadi mereka dilaknat oleh Allah menjadi kera. Kunu qiradatan khasiin. Itu dia. Jika kita hendak sesuaikan dengan zaman kita ini, dapat kita mengambil kesimpulan bahawa kaum yang diceritakan Tuhan tadi mempunyai hari kelepasan, iaitu hari Sabtu. Maka hendaklah hari itu dimuliakan dengan beribadah kepada Tuhan. Dan dalam berhenti kerja, terutama pekerjaan menangkap ikan. Tetapi oleh kerana mereka melanggar perintah Allah, mereka dilaknat menjadi kera. Itu dia. Jadi maknanya kerana keingkaran mereka kepada Allah SWT, Allah laknat mereka. Jadi mudah-mudahan kita yang juga tak kurang melanggar perintah Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala ampunkan kita. Ampunkan kita. Dan kurniakan rahmat yang berterusan. Jadikan kita ni orang yang baik. Itulah kita minta macam itu je. Kan? Kita usahalah. Kan? Itu dia. Baik. Kita umat Islam juga mempunyai hari kelepasan, iaitu hari Jumaat. Hendaknya umat Islam memuliakannya sebagaimana mestinya. Ada larangan berjual beli waktu sembahyang Jumaat didirikan. Larangan belayar sejak fajar pada hari Jumaat sekiranya ditakuti tidak dapat menunaikan sembahyang Jumaat dalam perjalanan. Tetapi tidak ada suruhan membantutkan kerja pada hari Jumaat. Bahkan bila selesai sahaja sembahyang itu ditunaikan, hendaklah kamu bertebaran di muka bumi bagi mencari kurnia, yakni rezeki Allah Subhanahu Taala. Jadi bagi kita itulah hari Jumaat, hari besar, maka kita banyakkan beribadah pada hari tersebut, banyakkan selawat, banyakkan doa, baca suratul Kahfi, dan itu larangan dia berniaga pada waktu-waktu sekejap sejam itu, dan juga musafir pada hari tersebut sekiranya terhalang untuk kita sembahyang Jumaat. Itu dia. Jadi kalau tak terhalang silakan, tak ada masalah lah. Itu dia. Baik. Untungnya kita, Allah Ta'ala tangguhkan hukuman. Kalau Allah hukum serta-merta, Allahu a'lam, tak tahulah apa yang berlaku pada kita kan. Yang untungnya bagi kita umat Islam, jika ada di antara kita yang melanggar larangan-larangan pada hari Jumaat itu, syukur Allah tidak menjelmakannya menjadi kera atau monyet. Tetapi tidakkah ada kemungkinan sifat kera atau monyet itu oleh Allah dijelmakannya di dalam peribadi seseorang? Mungkin tak adalah jadi kera, tapi perangai itu mungkin ada tu. Allahu a'lam. Sebab itu ada ulama menyebut tentang larangan
makan, iaitu makan binatang tu kaki pendek itulah. Kan? Babi. Pelik, kenapa tak bagi makan, kan? Sedangkan bangsa lain yang bukan Islam boleh makan. Elok je dia kan. Tu dia. Jadi ada ulama bagi pandangan, dia kata salah satu sebabnya kerana orang yang makan binatang tu, dia bukan alasan dari sudut kesihatan. Yang bab cacing apa semua tu tuan baca sendiri. Orang yang makan binatang tu perangai dia pun macam itu juga. Perangai dia macam itu kan. Maknanya apa perangai binatang tu? Perangai ni ada orang buat kajian, dia buat bandingan antara binatang babi dengan ayam. Ayam ni dia binatang, ayam jantan, dia binatang yang banyak bini. Kan, seekor ayam, kalau ayam Arab tu dia boleh sampai 10 ekor bini dia. Jangan ada ayam lain pergi usik. Usik satu dia kejarnya kan. Dia ada integriti. Faham? Dia binatang yang ada integriti, ada maruah diri dia. Kau jangan usik, kan? Tapi binatang babi tak, dia tak ada perasaan cemburu. Dia boleh berkongsi, betina. Itu. Jadi orang yang makan makanan ni, dia kata dia macam itulah diri dia. Dia mewarisi perangai binatang tu. Kan, Allahu a'lam, kita tak pernah makan, alhamdulillah. Jadi tengoklah orang yang makan tu, dia tak ada cemburu tu. Dia tak ada cemburu. Kita ni kena cemburu. Suami kena cemburu kepada isteri. Kan? Isteri tak boleh cemburu pada suami. Ya ke? Isteri pun cemburu jugalah kan. Tapi maksudnya adalah perasaan tu. Tapi binatang ni dia tak ada cemburu. Tak ada cemburu kan. Baik. Maka jadikanlah hal ini sebagai iktibar. Tu dah. Jadi suruh kita yang iktibar ayat tadi, ayat 66, ayat 65 dan 66. Baik, ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 ayat 4 ayat tadi. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Baik, saya berhenti situ dulu. Sebenarnya dia memang kena baca sampai habis tu, ceritanya sampai habis. Okey, kita ambil ringkas dulu. Ingatlah ketika berkata Musa kepada kaumnya. Ini zaman lain pula. Bukan tadi zaman Nabi Allah Daud alaihissalam, ini zaman Nabi Musa alaihissalam, kisah yang paling banyak dalam Quran. Bahawasanya Allah menyuruh kamu menyembelih lembu. Jawab mereka, adakah engkau mempersenda kami? Berkata Musa, berlindung aku dengan Allah, tiadalah kiranya aku menjadi golongan orang-orang jahil, yakni tiada berilmu. Berkata mereka, mintalah kepada kami kepada Tuhan engkau supaya diterangkannya kepada kami lembu apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah mengatakan lembu itu ialah tidak tua dan tidak muda, pertengahan umurnya, maka kerjakanlah apa yang kamu disuruh. Baik, kita balik pada awal nama surah ini. Surah yang kita baca ni surah yang kedua, namanya Suratul Baqarah. Dan mana terbit namanya Al-Baqarah tu apa maksudnya? Lembu betina atau sapi betina, kan, Baqarah. Jadi mana datang nama tu? Kenapa Allah tak nama tak glamour langsung? Nama lain kan. Kita kata kita yang penuh-penuhnya macam belagak, macam pandai sangat. Nama lembu betina. Okey, tak apalah tu nama tu. Tapi saya nak tanya, mana datang nama tu? Inilah dia. Sempena cerita ni. Faham? Dia ada surah yang namanya, kalau kita ambil nama haiwan, ada surah namanya surah lebah. Ada surah namanya surah semut. Kan? Ada surah namanya labah-labah. Mana dia? Dia ada kisah dia tersendiri. Jadi Suratul Baqarah, Al-Baqarah tu lembu betina, dan inilah kisah dia. Daripada sinilah terbit nama itu. Walaupun dalam surah ini, surah yang paling panjang, dia surah yang kita sebut itu disebut Tiwal, surah yang panjang. Dia ada 286 ayat, terpanjang. Bukan dalam 286 ayat tu cerita bab lembu, bukan
bukan cerita bak lembu. Kita pun dah lalui ayat-ayat sebelum ni, bukan cerita bak lembu. Tapi salah satu daripada kisah yang ada situ, inilah dia. Dan kisah inilah dijadikan sebagai diambil nama surah itu. Dan nama surah ni bukan ulama buat dia, memang Allah Taala beri melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita reka-reka. Kalau boleh reka-reka kita tukarlah. Tak best lah kita tukar nama lain. Tak boleh. Tak boleh. Itu dia. Faham? Jadi apa cerita ni dia? Iaitu ketika Nabi Allah Musa alaihissalam bagi tahu kepada kaumnya Allah SWT suruh sembelih lembu, kan? Sebenarnya hal menyembelih lembu ni remeh je, kecil je. Bukan hal besar sangat. Alah sembelih lembu gitu kan, bukan susah sangat. Tapi nak tengok kaum dia Bani Israel, setelah mereka melalui berbagai-bagai pengalaman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yang kita dah sebut sebelum ni, kan? Lalu dia cakap apa? Atattakhiduna huzwa, wahai Musa, kamu nak main-main kami ke? Main-main ke? Atau memperolok-olokkan kami? Oleh kerana perintah tu perintah yang kecil sahaja sebenarnya. Lalu kata Nabi Musa alaihissalam, qal a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada menjadi orang-orang yang bodoh. Benda-benda ni bukan benda main-main. Jadi kita kena ingat dalam hidup kita kadang-kadang ada orang suka bergurau secara berlebih-lebihan. Mengenakan orang kan, kena mempersendakan orang ni, kita elakkanlah. Kadang-kadang ada orang latah kan, lagi disakat kawan tu, ya Allah kesian kawan tu latah kan, melampau sangat. Dah tahu dia latah, kita jangan ganggulah dia, kan? Dia orang ataupun yang moden ni istilahnya apa, perang, saya dah sebut tu tak pandai-pandai, perang kan, tak, bukan ajaran Islam lah macam tu, nak kenakan orang kan. Hatta kalau ibu nak, siapa-siapa pun nak buat surprise ni pun hati-hatilah kan. Sikit-sikit dah lah kan, jangan beria sangat sampai kawan tu terkejut sungguh kan. Lah mati situ je kan. Kadang-kadang orang ni dia ada lemah jantung, dia bukan boleh nak gurau melampau sangat kan. Sikit-sikit dah. Bila kita berlebih-lebihkan, besok lala kita sendiri yang terlentang. Allah menyesainya aku buat macam ni, dengan sebab aku buat beginilah jadi musibah. Jadi kita tak perlu ikut benda-benda macam inilah. Tak perlu ikut kan. Sebab Nabi SAW kita baca dalam Syama'il, Nabi SAW bergurau, tetapi gurauan Nabi itu adalah benda yang benar, benda yang betul, bukan kena-kenakan orang. Itu dia. Jadi Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, kau main-main kami ke? Kata Nabi Musa, tak, aku mohon berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang bodoh. Itu dia. Sebab yang main-main yang kenakan orang ni orang bodoh sebenarnya. Kan, walaupun niat dia nak berseronok, tapi sebenarnya dia bodoh. Dia akan menimbulkan musibah yang lain. Itu dia. Kan, bayang kita dah tua-tua macam ni. Kita belajar ilmu sains, jantung kita ni pun bukan kuat mana dah. Dia jantung ni hebat, dia dari dulu dalam perut lagi mak kita lagi, dia berdenyut dah. Sampai kita keluar sampai sekarang berdenyut, tak berhenti lagi. Sebab kalau dia berhenti, kita berhenti lah. Kalau dia dah mula berhenti, kita berhenti. Dia makin lama dia makin lemah, dia ke arah makin menyusut. Tiba-tiba orang buat kejutan, dia akan kuat berdenyut tu. Dan keadaan kita dah tak ada kekuatan, tenaga, salur darah pun dah sumbat dengan apa semua dah. Tiba-tiba boleh jadi macam-macam musibah tu. Faham? Tu dia. Kan? Jadi kita elakkan gurauan-gurauan ataupun yang surprise sangat begini. Tak payah surprise lah. Nak konon-konon nak buat kejutan, lah kejutan kau sendiri kan. Tu dia. Baik. Jadi mereka minta Nabi Musa, nak tunjuk ini perangai Bani Israel. Dia kata qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Dia minta Nabi Musa doa kepada Allah, minta spesifikasi. Tu dia. Nak lembu macam mana kan? Lalu Nabi Musa mudahkan, kata Nabi Musa, lembu tu ialah lembu yang sedang-sedang, tidak muda dan tidak tua. Kan? Tidak muda dan tidak tua. Pertengahan umur. Tu dia. Jadi maknanya itulah usia umur tu. Mungkin umurnya sekitar 2 tahun, 2 hingga 3 tahun lah kot. Atau 2 hingga 3 tahun setengah. Rasanya kalau umur lembu ni kalau 4 tahun dah tua dah kan. Dia tua dah. 2 hingga 3 tahun. Itulah kalau kita angkar umur lah. Tu dia. Lalu kata Nabi Musa, fa'alu ma tu'marun, buatlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Arahan tu mudah sahaja.
Arahan tu mudah. Maknanya perintah tu umum. Jadi kalau kita buat, selesailah masalah. Kan? Selesailah masalah. Tapi lu kerana tanya lagi, dia kata qalu, kita baca ayat tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syaba 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la taskil hartha musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka berkata, mintalah kami kepada Tuhan kau supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah mengatakan lembu itu ialah lembu betina berwarna kuning, bersangat kuningnya, menggirangkan hati orang yang melihatnya, ini orang yang cemerlang. Itu dia. Jadi tanya lembu tu macam mana pula. Lalu disebut, inilah rupa warna dia kan. Warnanya warna kuning keemasan lah kita sebut. Mana kalau tengok tu, orang rasa seronok tengok lembu begitu. Tanya lagi. Mereka berkata, mintalah kami kepada Tuhan engkau supaya diterangkannya kepada kami. Lembu apakah itu? Kerana kami ragu-ragu tentang lembu itu, dan insya-Allah jika dikehendaki Allah, tentu kami mendapat petunjuk. Ini dapat mencarinya. Tak puas hati lagi, tanya lagi, nak lembu macam mana ni? Mengelirukan. Bila Nabi Musa SAW sebut warnanya warna kuning keemasan, tak jelas lagi lah, nak tanya lagi. Lalu Allah Ta'ala wahyukan lagi kepada Nabi Musa, dia kata, berkata Musa, sesungguhnya Allah mengatakan bahawa lembu itu ialah lembu yang tidak jinak. Ini untuk mematuhi, membajak tanah, sawah ladang. Tidak pula pengangkut air, lagi sejahtera dan tiada berbelang sedikit jua pun. Berkata mereka, sekarang baru jelas engkau telah terangkan kepada kami dengan sebenarnya. Maka mereka sembelih lembu itu. Ini menepati sifat-sifat yang disebutkan, dan hampir saja tiada berdaya mereka lakukan kerana sukar mendapatkannya. Jadi balik, bila banyak dia tanya dan Allah Ta'ala turunkan wahyu, akhirnya benda tu jadi semakin sukar. Jadi semakin sukar. Itu kadang-kadang ada benda ni bila disebut dalam bentuk umum, kita ambil yang umum tu lagi senang. Dan Allah Ta'ala pun ajar kita banyak benda-benda yang tidak didetailkan, sebenarnya rahmat bagi kita. Dia mudahkan supaya kita boleh buat, dan dia masih dalam ruang lingkup perintah Allah Ta'ala. Itu dia. Ruang lingkup perintah Allah SWT. Misalnya Allah perintah semayang kan, Allah tak kata semayang wajib pakai telekung kalau perempuan. Dia syarat dia tutup aurat saja. Jadi kita mudahkan. Jangan Allah tak ada telekung lah tak semayang. Nampak tu? Kita sulitkan. Padahal telekung bukan syarat wajib semayang. Syarat wajib semayang ialah menutup aurat. Sebab itu kita pastikan kita sentiasa menutup aurat. Itu dia. Tak ada sejadah, tak payah sejadah. Semayang atas ni boleh. Jadi tempat tu bersih. Tempat tu bersih kan. Itu dia. Tempat tu bersih. Inilah betapa mudahnya ajaran Islam. Betapa mudahnya ajaran Islam kan. Itu dia. Jadi bila banyak sangat tanya, akhirnya kita sendiri yang susah. Kita sendiri yang susah. Inilah yang berlaku kepada Bani Israel. Jadi kalau kita tengok cerita daripada ayat 67 sampai 71 ni, cerita tentang perintah untuk mereka menyembelih lembu. Kenapa berlaku begitu? Sebenarnya dia ada kes, ada insiden. Ada insiden yang menyebabkan begitu, iaitu berlaku satu pembunuhan. Kita akan baca kemudian, nanti saya terangkan dulu. Satu pembunuhan. Maknanya ni di kalangan ahli keluarga. Ahli keluarga dia bunuh saudara dia kerana dia nak harta saudara dia. Kemudian bila dia bunuh, dia bawa mayat tu pergi kampung lain. Kemudian orang yang membunuh ini, dia membuat tuduhan orang kampung sana yang bunuh saudara dia. Padahal dia yang bunuh, dia nak ambil harta kawan tu. Lalu akhirnya dia adukan kepada Nabi Allah Musa AS. Maka dari situlah timbulnya perintah
Allah Ta'ala perintah supaya disembelih lembu. Apa tujuan sembelih lembu tu? Bukan buat kenduri, tetapi nak diambil sebahagian daripada anggota lembu itu dan dipukul kepada mayat tadi. Pukul pada mayat itu. Tu dia. Jadi itulah bila hantar Allah Ta'ala sampaikan wahyu melalui Nabi Musa, lalu Bani Israel ni tunjuk bengong tak bengong, tanya macam-macam. Ini kau main-main ke Nabi Musa? Dah, dia kata aku tidak main-main. Sebab mereka yang jumpa Nabi Musa. Jumpa, bagi tahu ni nak minta tolong selesaikan kes pembunuhan. Ngadu jumpa Nabi Musa juga. Jadi bila Nabi Musa bermunajat kepada Allah, Allah suruh sembelih lembu. Lepas tu dia kata kau main-main ke? Gitu. Sebab macam nampak tak ada kaitan. Kan? Orang suruh selesaikan kes pembunuhan, yang ini Nabi Musa suruh sembelih lembu pula. Macam tak ada kaitan. Lepas tu dia kata kau main-main ke? Tu dia. Lalu kata Nabi Musa, dah aku berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang bodoh. Lalu kaum dia kata, carilah lembu macam mana nak ni. Bagi tahulah lembu macam mana. Kan? Auto ke manual? Kata kan, nak macam mana? Lalu Nabi Musa pun tanya begini-gini, dia tak jelas lagi sampai akhirnya menjadi kesulitan kepada mereka. Iaitu mereka terpaksa mencari lembu yang warnanya kuning keemas-emasan. Lembu tu pula disebut lembu yang bukan diguna untuk membajak dan mengangkut barang. Mana lembu ni memang bela betul lembu tu. Lembu tu dibela. Tu dia. Kan, bukan untuk kegunaan-kegunaan yang lain. Saja bela je. Tu dia. Jadi kerja mereka pula nak cari susah. Tu dia. Susah yang nak cari lembu tu kan. Okey. Tu dia. Jadi kalau kita tengok dalam kisah ni, walaupun kita belum baca lagi, kisah ni ialah bagaimana lembu ini Allah takdirkan ni dalam plot yang lain. Lembu ni dipelihara oleh seorang budak. Ada seorang budak bela lembu ni. Dia bela lembu tu atas maknanya perintah mak dia, kamu jaga lembu ni, bela. Dia memang dia bela lembu tu lah. Seekor tu je, bukan ada banyak pun. Dia bela seekor tu je. Bela, bawa pergi tempat makan, balik. Itulah kerja dia. Sampai lembu tu sihat, lembu tu gemuk, besar kan? Besarlah. Kemudian satu hari, Bani Israel yang duk cari, jumpa dah, tu dia lembunya. Gatal sangat cari susah, jumpa dah akhirnya. Lembu itu dipelihara oleh seorang budak. Kan? Dan dia hanya ada mak dia je. Kan? Lalu mereka pun jumpa budak tu minta nak beli lembu ni. Budak tu kata, bukan ni lembu bukan lembu aku, lembu mak aku, kata. Nanti aku tanya mak aku dululah. Jadi dia bila sebut tanya mak ni, bukan main hello macam kita, mak boleh tak jual, bukan. Dia proses dia balik rumah lambat. Jadi bukan hari tu tanya, hari tu dapat jawapan. Mungkin hari besoknya atau mungkin berhari-hari. Jadi balik tanya mak dia. Jadi proses tu mengambil masa. Mak dia kata, dah lembu ni bukan nak jual. Tak jual kan. Jadi akhirnya berlakulah tawar-menawar, sehingga akhirnya setelah didesak nak beli juga lembu tu, sebab tadi pasal cari susah nak lembu yang spesifikasi macam ini, akhirnya lembu itu dijual juga, tapi dengan harga yang mahal. Kan susah tak? Harga lembu tu berapa? Iaitu emas sebesar lembu tu. Emas sebesar lembu tu. Itulah harga dia. Tu dia. Nak tak nak kena cari. Kena cari juga. Itulah dia. Jadi sebab itu cerita ni sampai nama surah ini pun dinamakan dengan nama lembu tu, lembu betina. Itulah lembunya. Tu dia. Kan? Jadi kita ambil iktibar di sini ialah kadang-kadang perintah Allah tu mudah sebenarnya, tapi kita yang sulitkan. Saya sebut pasal semayang, sebut pasal wudu, kan? Kadang-kadang benda mudah tapi kita saja sulitkan. Tu dia. Sulitkan. Jadi akhirnya kita sendiri yang susah. Padahal mudah je. Semayang, Allah, apalah susah semayang kan. Sampai kita tak boleh semayang pula kerana urusan dunia. Orang yang main bola sepak, tak boleh semayang ke? Boleh semayang. Orang yang misalnya nak pergi berbelanja, boleh semayang. Orang yang musafir boleh salat. Sebenarnya semayang tu mudah sahaja. Syariat Islam ni mudah, tetapi kita sendiri yang menyulitkannya sehingga jadi beban. Susahlah Islam ni, susahlah Islam ni. Tu dia. Termasuk dalam hal-hal misalnya perkahwinan pun macam itu, kadang-kadang kita sulitkan. Mudah kan? Mudah je, tak ada susah. Kan? Hidup ni
Allah Ta'ala mudahkan untuk kita kalau kita ikut Islam. Yang susahnya ialah bila kita tak ikut Islam. Susahlah hidup kita. Kan? Itu dia. Dalam Islam dia ada macam-macam kelonggaran yang kadang-kadang kita namakan dia sebagai sedekah. Kadang-kadang kita namanya sebagai, mungkin dia dalam bentuk hutang, dalam bentuk kita tolong. Banyak benda-benda yang sebenarnya dia pilihan. Dia pilihan, dia sunat. Kamu boleh buat benda ni, boleh buat. Bila kita buat yang itu, kita rasa Allah mudahnya lah hidup ni kan. Itu dia. Mudahnya lah hidup ini. Itu dia. Inilah hakikat Islam sebenarnya. Agama yang mudah. Dia tak membebankan. Walaupun kita terpaksa ikut begini, tapi sebenarnya memang yang Allah atur ikut tu dah sesuai dah dengan agama kita. Sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tak perlu nak bangkang-bangkang lagi. Dah Allah dah bagi line siap dah. Kamu ikut je. Selesailah kamu. Sampai kamu mati besok, habis. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah Ta'ala. Sembahlah Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Ulama kata keyakinan tu apa? Keyakinan itu ialah mati. Kamu sembah Allah Ta'ala sampai mati. Habis cerita dah. Selesailah kamu. Dah habis dah. Bila kamu dah mati, selesai dah urusan kamu di dunia. Kita mula kehidupan yang kekal pula di akhirat. Jadi di dunia ikut je, tak susah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi panduan langsung, memang susah. Susah lah, aku tak tahu sebab panduan tak ada ni. Tak ada panduan. Tapi Allah Ta'ala bagi panduan. Kamu ikut je. Apa susah? Kamu akan percaya. Itu dia. Mungkin kita tengok dalam hidup kita, hari ni orang beli barang kan. Beli barang, dia siap, dia bagi satu kertas kecil. Okey, kamu beli rak buku. Ni cara nak pasang. Kita tengok kertas tu, dia bagi panduan. Mula-mula masuk skru kat sini, masuk situ, masuk sini. Lama-lama jadi rak. Senangnya kan. Apa-apa pun dia bagi panduan kecil kan. Senang je kita buat. Rak kasut, rak baju, cucuk, jadi. Senang je. Tu dia. Kalau tak ada panduan tu, demo ni tak bagi panduan, macam mana kita nak buat? Tak betul lah. Mungkin yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Tentu akan berlaku kesilapan. Hidup kita, Allah Ta'ala cipta kita, Allah hidupkan kita di muka bumi ni, Allah bagi panduan siap. Ini panduan kamu untuk percampuran antara lelaki dan perempuan. Ini macam ni. Ini etika kamu berpakaian. Yang kita namakan dia aurat. Mahram bukan mahram. Ini cara kamu nak beribadat, nak semayang, nak puasa, nak haji. Macam ni cara dia. Ini etika kamu nak berniaga. Macam ni cara dia. Dia ajar kita semua. Kan? Siang kamu buat apa? Malam kamu buat apa? Apa kamu nak baca waktu siang, tengah hari, malam, apa kamu nak buat? Semua Allah atur semua. Allah atur. Sebab itu kita tengok pattern kehidupan orang Islam ni hampir sama. Sama je. Sebab memang rutin dia macam itu. Sebab panduan hidup dia telah diatur oleh Allah. Allah atur siap dah. Sebenarnya mudah sebab ada panduan. Yang susahnya ialah bila kita tak ikut panduan. Itu yang susah tu. Dan akhirnya bila orang tu memilih jalan lain, akan berlakulah perselisihan dan berlakulah kesesatan. Sebab itu kita jangan ikut jalan lain. Allah kata ini jalan aku, kamu jangan ikut jalan-jalan yang lain. Itu dia. Jadi hakikatnya bila kita tengok dalam kes ini, kita belum baca huraian dia. Kenapa Bani Israel ni Allah sulitkan dia? Kerana mereka ni suka konon-konon dia berlagak cerdik daripada Allah Ta'ala. Kita jangan berlagak cerdik daripada Allah Ta'ala. Kan? Dalam apa juga keadaan yang merupakan syariat Islam yang qat'i, yang muktamad. Kita jangan bertikaikan. Sebab manalah tahap kita kan. Allah Ta'ala cipta kita, Allah tahu lagi apa yang perlu. Itu dia. Kan? Hatta siang dan malam pun Allah sebut. Kenapa Allah siap jadikan siang? Kenapa Allah jadikan malam? Allah sebut waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna al-laila libasa, kata Allah. Kami jadikan siang itu sebagai kehidupan. Kamu nak buat kerja, kamu nak berkebun, nak buat ini semua buat siang. Malam, Allah kata malam adalah pakaian kamu untuk kamu berehat. Serupa ke tidur siang dengan tidur malam? Tak serupa. Bila tidur malam, bangun pagi, Masya Allah, seolah-olah tenaga kita datang balik. Datang balik tenaga kita yang hilang, yang penat tu. Tidur berkeruh tak katalah, penat sangat. Tapi bila bangun pagi, ya Allah, kuat balik. Tengok. Tidur siang, serupa tau. Tidur lena. Bangun penat juga. Tak hilang penat. Nampak tu? Nak tunjuk itulah dia hebatnya ciptaan Allah Ta'ala pada kita. Wallahu'alam sampai sini. InsyaAllah kita akan sambung
Huraian tu muka surat 107 tu pada pertemuan yang akan datang. Allah alam. Sebelum akhir, kalau ada ibu-ibu nak tambah ataupun nak tanya, nak kongsi, silakan kalau ada. Salam. Kelebihan memelihara anak yatim. Menyantuni anak yatim. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, kata Nabi, ana wal yatimu kahataini. Nabi buat macam ni. Aku dengan anak yatim macam ini, kata Nabi. Ni aku, ni anak yatim. Maknanya Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang anak yatim. Dan ginilah kedudukan aku dengan anak yatim, rapat. Tu dia. Orang yang memelihara anak yatim ni, Allah Ta'ala akan kurniakan kebaikan yang besar bagi diri dia. Sebab itu, pertama sekali, orang yang nak bela ni, dia mesti dia sendiri jiwanya jiwa yang kuat. Kalau separuh jalannya tak jadi, dia kena kuat jiwa dia. Dia mesti orang yang kuat pegangan agama. Kalau hidup kita pun lara, tak usah belalah. Kita pula berkira tentang harta, tak usah belalah. Tak usah bela, susah. Kita buat dosa je. Jadi dia sendiri mesti kuat jiwa dia. Kuat jiwa dia, dan dia tak apalah, dia habis harta dia pun tak apa, sebab kerana menyahut seruan daripada agama. Tentulah balasan orang yang memelihara anak yatim ni, di sisi Allah Ta'ala balas dengan syurga. Tu dia. Tapi itulah, dalam realiti sekarang, kita kena kuatkan diri kita. Kalau takut-takut tak boleh, tak usah. Macam ni, minta maaf, contoh yang kedua dia tak apa, perempuan tak suka. Contoh orang yang nak kahwin 2 atau 3. Dia nak kahwin tak salah, tapi dia kena kuat. Kalau tak kuat, tak usah. Faham? Sabarlah. Contoh itu, kata contoh ni perempuan tak suka. Tapi maksudnya ialah, dia kena bersedia betul. Waktu dia 24 jam dah jadi 12 jam kalau dia kahwin 2. Kalau dia kahwin 3, 24 jam dah bagi 3 dah. Faham? 8 jam, 8 jam, 8 jam. Dalam seminggu begitulah rutin. Maknanya dia kena kuat betul-betul. Dia mesti orang yang tepati masa, yang mempunyai kemampuan keuangan yang kuat, kesihatan. Tu. Jadi kalau tak, kamu buat dosa je. Macam tadilah. Kamu nak bela anak yatim, kamu sendiri pun orang yang akhlak tak elok, hidup kamu penuh dengan lara, kamu sendiri pun kedekut, kamu sendiri pun berkira sangat, kamu tu usah belalah. Kamu baiki diri kamu dulu. Sebab kamu bela, kamu akan datang ke mudarat. Yang kedua, bela anak yatim ni bukan bermakna kita pisahkan anak itu daripada mak dia atau bapa dia. Itu kena faham. Kita orang Melayu ni, bila bela anak yatim, kita nak anak tu duduk dengan kita. Yang itu yang salah tu. Itu yang salah tu. Faham? Sebab apa? Sebab kalau bela di rumah anak yatim lain lah. Ni yang kita nak bela duduk rumah kita. Okey. Kalau anak itu, dia bukan mahram kepada kita atau suami kita, kan satu kesulitan dalam rumah. Kita dah dedahkan dia kepada dosa. Dia terpaksa tutup aurat atau kita terpaksa tutup aurat. Kalau nak bela anak yatim, yang baiknya ialah anak yatim tu tetap duduk dengan mak dia. Kita pergi rumah dia, kak, saya nak ambil anak kakak jadi anak saya bela, anak yatim ni. Yang ini kata, yang ini. Tapi anak ni duduk dengan kakak, bukan duduk dengan saya. Cuma dia ni anak yatim yang saya bela. Saya akan tanggung dia. Dia belajar dia, saya tanggung. Apa saya tanggung, saya tolong dia. Mana saya mampu, saya tolong dia. Tapi dia tinggal dengan kakak juga. Sebab kita tidak akan memisahkan kasih sayang dia dengan mak dia. Masalah kita ambil duduk dengan kita. Itu masalah tu. Kita nak bawa jalan-jalan ke melancong, nak seronok kita. Bukan seronok dia. Bukan seronok mak dia. Kita nak seronok kita sendiri. Itu ya jadi akhirnya penyudahnya bergaduh dengan mak dia sebenar. Aku yang belanja dia. Kamu pisahkan dia. Biar dia duduk dengan mak dia. Tak apa. Duduk kekal dengan mak dia. Kan? Dia tak hilang kasih sayang. Dan dia ada jaminan untuk dia belajar dan hidup selepas itu. Wallahu a'lam. Lagi. Tak ada Ya. Kalau ni soalan dengar ni, orang yang berkorban, dia nak korban kan? Korban lembu lah ni. Boleh tak dia pilih warna lembu kan? Macam mana? Boleh tak boleh? Sebab tadi kita sebut pasal warna kuning keemasan kan, nak cari kuning keemasan juga. Boleh ke tak boleh? Bukan dari segi hukum ni, tanya boleh ke tak boleh? Boleh. Pergi cari sendiri, beli sendiri. Boleh. Cari. Ataupun kita mandat dekat orang, kamu cari, aku nak lembu warna macam ini. Saiz macam ini. Kalau tak ada, tu usah beli. Gitu. Dia akan cari lah. Dah jumpa, tapi beli seekor.
Kalau satu bahagian, tak usah buat pening kepala orang pula. Masuk satu bahagian. Seekor lembu ada berapa bahagian? 7. Kan pening orang tu kan. Beli seekor terus, cari warna apa nak. Metalik tak metalik, cari. Pulang. Tu dia. Banyak ragam sendiri. Ada lagi? Tak ada. Jadi kalau tak ada, mohon ampun dan maaf, cukup itu. Mudah Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita. Jadi kita kesimpulan penting hari ni last, jangan jadi orang yang banyak ragam. Mudahkanlah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan sulitkan. Gembirakan, jangan kita menyebabkan orang lari, orang benci. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.